Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dan terima kasih juga kepada yang menonton dari pelbagai tempat, kepada yang bersama dengan saya dari pelbagai tempat, terutama walaun yang secara apa orang kata, secara tiba-tiba, secara diamnya meminati live saya dan selalu berada dalam live saya. Suatu yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Terima kasih juga. Of course, peminat setia channel-channel kita itu sewajibnya dan orang kata apa, yang memang kita alu-alukan lah. Yang tu tanpa without deny, tanpa deny kita alu-alukan. Saya tengah mengatur-ngatur live saya ni. Right, semua on point. Terima kasih juga yang share LTL daripada Seremban. Kita ada daripada Lembah Pantai, Adham Fazli. Sibu, Jack Straw. Okay, esok saya terbang ke Sibu. Esok saya ada di Sibu. Saya mungkin apa orang kata, bersama dengan geng-geng di Sibu esok. LTL dari Astana. Ya, orang Astana pun ada. Thank you orang Astana, Petrajaya. Ini semua orang-orang Petrajaya ni. Terima kasih saya ucapkan dekat YouTube, dekat Facebook. Terima kasih juga. How are you Walaon? Okay, kita tunggu Walaon masuk ni. Terima kasih. Terima kasih juga yang share, tolong. Ada 9 orang sekarang share dekat TikTok. Mungkin boleh tambahkan lagi. Terima kasih juga yang apa orang kata, dari pelbagai tempat dan kawasan yang ada. InsyaAllah. So malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Menarik tuan-tuan. Azmin Kutuk Adun Kelang, akhirnya dia terkena dosa sendiri. Jangan jadikan Malaysia negara Khawarij yang teroris. Adakah Goodyear tutup kilang sebab tidak yakin dengan Malaysia? So kita cerita tentang Goodyear. Siasat kekayaan Taib Mahmud. Projek air Kedah yang sakit. Dan juga mengenai OPR. Saya lupa tadi nak tulisan. Mengenai OPR. Dan berapa harga apa orang kata, USD to MYR kepada ringgit pada hari ini. Seperti kita tahu, ringgit kepada apa orang kata, kepada USD hari ini adalah RM4.71 sebagaimana yang kita jangkakan berlaku. Okey tuan-tuan, siapa yang belum share tolong share, siapa yang belum like tolong like, siapa yang belum love tolong love, siapa yang kawan-kawan kita semua tolong, mohon saya mohon. Baik, sebagaimana saya umumkan malam tadi, insya-Allah pada 23 hari bulan ini kita akan mengadakan berbuka puasa. Kita juga akan mengadakan jaringan musra. Jaringan buka puasa, berbuka puasa kita. Kita juga akan mengadakan tarawih dan juga kita akan mengadakan live session di antara saya dan juga Ustaz Wanji yang bakal dibebaskan tidak lama lagi, eksklusif dari Live Iswardi Murni. Tuan-tuan dan puan-puan, jom 23 hari bulan Mac ini, bulan puasa, pada bulan puasa. Di mana pukul berapa? Pukul apa? Of course lah buka puasa kan. Tapi di mana? InsyaAllah kita akan umumkan dan insyaAllah kita juga memohon derma tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan inisiatif parti. Ini inisiatif saya sendiri, rakan-rakan daripada rakan-rakan Black LTL, daripada rakan-rakan LTL, itu inisiatif kami, dan juga rakan-rakan Ayuh LTL, itu inisiatif kami, dan kita jemput tuan-tuan dan perempuan, Muslim dan Muslim, lelaki dan perempuan, kan, tuan-tuan dan perempuan untuk hadir dalam program tersebut, insya-Allah. Dan ada di kalangan rakan kita pun ada juga yang non-Muslim membantu kita pada hari tersebut, insya-Allah, kan, insya-Allah. Jadi siapa yang tuan-tuan dan puan-puan yang nak hadir, dipersilakan dengan segala hormatnya. Tetapi di mana? Bila tu dah ada 23. Tetapi di mana? Tunggu pengumuman saya nanti. Berkemungkinan di kawasan Kuala Lumpur lah. Kita akan adakan di sekitar Kuala Lumpur. Tempat tu saya tengah menunggu confirmation tempat, insya-Allah. Okay. So itu yang kita nak, kalau boleh terus bantu kita. Terima kasih juga yang banyak membantu kita sebenarnya. Kejap Alright. Okay. Kita terus to the point. Baik, malam ini
MP Stampin gesa SPRM siasat kekayaan Taib Mahmud. Ahli Parlimen Stephen Stampin, Chong Chen Jen menggesa SPRM menyiasat aset bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Sekurang-kurangnya, permintaan untuk pengisytiharan aset perlu dibuat oleh SPRM terhadap mereka iaitu keluarga Taib supaya kita orang Sarawak tahu berapa banyak harta-harta telah dikumpulkan sepanjang masa pentadbiran beliau. Oleh itu, saya sekali lagi seru kepada SPRM supaya ambil tindakan. Itulah hak asasi kita untuk tahu, katanya. Gesaan itu dibuat susulan tindakan Suruhanjaya Anti Rasuah itu yang menyiasat keluarga seperti Dr. Mahathir dan Daim dan mengarahkan mereka mengisytiharkan harta kepada SPRM. Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid masing-masing didakwa pada 29 dan 23 Jan kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. SPRM juga mengarahkan anak-anak Mahathir, Mirzan dan Muhzani mengisytiharkan harta masing-masing. Chong memuji siasatan terhadap keluarga Mahathir dan Naim sambil menggesa kerajaan mempercepatkannya. Dia juga mempersoalkan sama ada individu atau keluarga lain juga perlu menjadi sasaran siasatan SPRM. Bulan lalu, NGO Bruno Menses Fund, BMF, yang berpengkalan di Sweden menggesa agar aset Taib dibekukan serta-merta berikutan kematian bekas Ketua Menteri Sarawak itu pada 21 Februari. Alright, pada 21 Februari. Okay. So kalau kita tengok dakwaan yang diadakan oleh BMF, yang dibuat oleh BMF mengenai perkara tersebut, kalau saya bacakan, right. NGO Swiss gesa kerajaan bekukan aset Taib Mahmud. NGO berpengkalan di Switzerland, Bruno Menses Fund, menggesa agar aset bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud dibekukan serta-merta berikutan kematiannya semalam. Ini bulan lepas punya berita. Pengarah eksekutif NGO itu, Lucas Stallman, juga mahu kerajaan dan badan kehakiman membuka semula siasatan mengenai asal-usul kekayaan besar Abdul Taib dan ahli keluarga terdekatnya. Kami menyuruh SPRM membuka semula siasatan terhadap aset Abdul Taib yang ditutup pada 2016 atas alasan politik. Semua akaun peribadi Abdul Taib dan aset lain harus dibekukan serta-merta untuk mengelakkan kekayaan yang diperoleh secara amal itu daripada diambil oleh ahli keluarga, kata Strawman. BMF merupakan pengkritik yang lantang terhadap Abdul Taib Mahmud sekian lama, bahkan menulis buku mengenai kekayaan dan dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan ahli keluarga bekas Ketua Menteri Sarawak itu. Strawman mendakwa dalam tempoh 60 tahun Abdul Taib menjadi penjawat awam, dia memperoleh sejumlah besar kekayaan walaupun terdapat larangan perlembagaan untuk Ketua Menteri dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak terlibat dalam perusahaan komersial. Pada 2021, katanya BMF mendapat pendapat undang-undang yang menunjukkan penglibatan Abdul Taib sebagai pengarah dan pemegang syarikat ramah jelita Sdn Bhd melanggar Perlembagaan Sarawak. Syarikat itu, kata Strawman, terlibat dalam urusan jual beli tanah di Sarawak. Abdul Taib juga didakwa menyalahgunakan jawatan penjawat awam dan terlibat dengan rasuah apabila membenarkan penswastaan syarikat milik kerajaan terbesar iaitu Cahaya Mata Sdn Bhd CMS ke tangan ahli keluarga terdekatnya pada tahun 90-an. Sepanjang tempoh Abdul Taib menjadi Ketua Menteri, CMS mendapat manfaat daripada kontrak awam bernilai lebih 4.9 bilion ringgit, dakwa Strawman. Tambahnya lagi, Sarawak juga kehilangan sebahagian besar hutan hujan khatulistiwa kepada industri pembalakan dan peladangan di bawah pegangan Abdul Taib. Malaysia kini tidak dapat mengesahkan secara bebas setiap dakwaan dibuat BMF. Portal itu juga menghubungi isteri Abdul Taib untuk mendapatkan reaksi mereka. Abdul Taib Mahmud 87 meninggal di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur pagi semalam. Baik. Kisah ini saya rasa terpulang kepada SPRM untuk mengambil tindakan, terpulang kepada Kerajaan Madani untuk mengambil tindakan. Kalau ditanya kepada saya, better untuk kita nak membuangkan persepsi, apa saja persepsi yang terdapat pada rakyat, lebih baik kita mengadakan siasatan tersebut. Bila dia kata bahawa SPRM pernah cuba mengadakan siasatan tetapi dihentikan, to be honest, saya, kalau orang yang sama lah, saya personally kenal pegawai SPRM. Personally, saya kenal pegawai SPRM yang menyiasat dan yang menyiasat kes Taib Mahmud pada waktu itu, dan beliau mengatakan, bukan beliau mengatakan lah, tapi ada dakwaan mengatakan bahawa beliau telah ditarik daripada menyiasat kes itu. Maksudnya kes itu dihentikan untuk diteruskan siasatan. So I think
dengan apa yang berlaku sekarang ini, I think lebih penting untuk kita bekukan aset yang ada, sebab sekarang ini pembahagian harta dan sebagainya sedang berlaku. Bekukan, mulakan siasatan, dan lepas itu dah habis siasatan, kalau tidak ada apa salah laku, dan kita lepaskan untuk diberikan kepada kaum keluarga mereka. For me, that is fair lah. Terutama untuk rakyat Sarawak ni. Kita dah dengar cerita ni lama. Kita dah tahu cerita ni lama. Saya tak nak cerita panjang-panjang lah. Kan, sekarang ini kita kerajaan gabungan kan. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Tapi saya berada dekat sini pun. Kan, keberadaan saya dekat sini pun, antara sebabnya adalah Taib Mahmud lah. Taib Mahmud. Kan, jadi why not? Untuk mengelakkan sebarang-sebarang sangkaan buruk dan sebagainya, why don't, saya setuju dengan kenyataan Chow Chang Ijan tersebut untuk kita mengadakan ataupun memulakan siasatan terhadap kekayaan Taib Mahmud. InsyaAllah. Baik. Hari ini negara kita melihat pengukuhan ringgit berbanding USD apabila hari ini ditutup pada harga RM4.71 dan terendah pada hari ini RM4.68 tadi. Dalam tempoh ini ada satu tempoh di RM4.68 USD berbanding Malaysia ringgit. Kenapa ini berlaku seperti mana jangkaan saya semalam, bahawa hari ini adalah pengumuman bagi OPR dan Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa overnight policy rate atau OPR itu kekal pada kadar 3% kali kelima berturut-turut. Okey, kali kelima berturut-turut. Pengumuman mengatakan bahawa OPR itu telah dikekalkan. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia membuat keputusan mengekalkan dasar semalaman pada 3% sejajar unjuran pasaran. Keputusan mengekalkan kadar penanda aras bagi kadar pinjam dan deposit negara itu diputuskan pada mesyuarat kedua MPC bagi tahun ini yang diadakan pada 6 dan 7 Mac. BNM berkata pada tahap OPR semasa, pendirian dasar manusia terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung prospek inflasi dan pertumbuhan. MPC tetap berwaspada terhadap perkembangan semasa bagi memaklumkan peningkatan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Dan sebagaimana saya alright. Sebagaimana yang saya sebut semalam bahawa apa orang kata BNM, sebenarnya jangkaan juga bukan saya yang tahu tapi jangkaan mengatakan bahawa BNM akan mengekalkan OPR ataupun dasar semalaman kepada 3% dan hari ini kita melihat bahawa dasar itu dikekalkan kepada 3%. Baik. Yang tu saya tak rasa terkejut sangat tetapi yang menariknya tuan-tuan, bila kita bercakap soal ekonomi, jom kita cerita bab ekonomi sikit boleh kita cerita bab ekonomi sikit. Now, okey, satu yang kalau kita belajar ekonomi secara basic kita akan faham bahawa inflasi dan unemployment rate ni dia ada inverse relation. Biasanya bila inflasi menurun, bila inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Kerana apa? Semakin harga barang mahal, semakin inflasi itu meningkat dan mahal, maka banyak syarikat tidak akan mampu untuk hire pekerja, maka ramai pekerja akan dibuang. That is why dia ada inverse relation. Biasanya inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Maksudnya ramai orang tidak akan bekerja. Dan terbukti, kalau kita lihat pada zaman PKP hari itu, pada tahun 2020, Perikatan Nasional Memerintah, pada waktu itu kita akan dapat lihat bahawa kadar inflasi yang tinggi, lebih kurang hampir 4% ke 5% pada waktu itu, dan kita tengok apa orang kata kadar unemployment yang juga meningkat. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja itu juga akan semakin meningkat. Kita kata unemployment rate tu akan meningkat. Namun ada tak keadaan berlaku di mana inflasi kita menurun? Sepatutnya apa orang kata daripada bila inflasi menurun ni, unemployment rate kita ataupun kadar orang tidak bekerja itu akan semakin berkurangan, kita kata kan. Maksudnya unemployment rate tu akan meningkat, unemployment rate kita menurun dan inflasi kita menurun. So dalam keadaan itu ada ke tidak? Now, kalau itu berlaku, itu menjadi satu indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Itu menjadi indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Pada kebiasaannya, kalau inflasi meningkat, maka unemployment rate juga akan meningkat.
kan. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja juga akan meningkat. So maksudnya employment rate tu menurun. Itu maksud dia. So bila inflasi meningkat, employment rate akan menurun atau unemployment rate akan meningkat. So biasanya dia akan ada correlation macam tu. Tetapi di Malaysia, apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita lihat dari segi inflation rate dan unemployment rate, kedua-duanya pada kadar yang rendah, 1.5 dan 3.3. So di dalam ekonomi, walaupun perkara ini taklah kata jarang, tetapi apabila ia berlaku, itu adalah salah satu indikator yang akan dilihat oleh ekonomis untuk menunjukkan bahawa keadaan ekonomi sekarang ini berada dalam situasi yang sangat baik. Now, kenapa saya cakap benda ni? Kenapa saya buat benda ni? Bank Negara Malaysia dia tak reveal kenapa dia nak kekalkan OPR. Dia orang tak cerita kenapa dia orang nak kekalkan OPR. Kadar OPR itu tidak diceritakan kenapa dikekalkan. Tetapi saya berpendapat, sebab kalau dia nak cerita pun bukan untuk orang macam kita, orang ramai nak faham apa sebenarnya rasional ataupun apa parameter dan juga faktor yang digunakan untuk mereka nak membuat keputusan demikian. Tetapi saya nampak berkemungkinan di samping perkara yang saya sebut tadi dan juga indikator-indikator yang lain, di situ sebenarnya kenapa BNM nak kekalkan kadar OPR. Now, adakah kadar OPR ni akan meningkat suatu hari nanti? Pada pendapat saya, ya, dia akan meningkat. Dia akan meningkat, tetapi bukan kadarnya sekarang. Dan sebagaimana saya sebut dan juga yang disebut oleh pakar dan juga oleh US, pada bulan Jun ini ke atas Jun Julai ini, pada bulan musim panas ini, Amerika Syarikat dikatakan akan menurunkan kadar interest mereka, kan? Kadar interest mereka, dan sekiranya penurunan interest tersebut berlaku, saya jangka, ini jangkaan saya, berkemungkinan OPR kita akan dinaikkan untuk attract pelabur datang ke negara kita. Ini pendapat saya. Dan saya bukan pakar ekonomi nak mengatakan sebaliknya. Tetapi it's logical enough kalau kita nampak bahawa itu berkemungkinan berlaku. So kadar inflasi ni berapa yang bagus? Sebenarnya kalau berdasarkan kepada ekonomi, kadar yang bagus adalah in between 1.5 to 2. 2% is actually sangat cantik. Tetapi kalau dia berkisar 2.5 to 1.5 itu adalah kadar yang menarik, yang cantik. Even kalau dia negatif sekalipun, jangan terlalu lama. Negatif pun sebenarnya in the long run tak bagus. One month ataupun satu tempoh yang singkat, yang pendek tak apa. Tapi kalau dia dalam kadar yang lama pun sebenarnya tak bagus untuk ekonomi. Kan? Tak bagus juga untuk ekonomi, menunjukkan ekonomi tidak berkembang. So dia kena dalam kadar yang perlahan. Kenapa? Secara umumnya sebab kita kena faham, kalau kadar inflasi tu dalam sekitar 1.5 ke 2%, kita kena faham macam ni. Ada orang kata, kenapa kita tak turunkan je inflasi, deflation, supaya harga barang turun? Tuan-tuan tak nak harga barang turun jadi deflation. Kita tak nak deflation, tuan-tuan. Once kita deflation, ekonomi kita tidak berkembang, ramai orang akan kena buang kerja. Now, too low, too high is bad. Inflation too low, ekonomi tidak berkembang. Too high, berkembang terlalu cepat. Maksudnya permintaan lebih tinggi daripada demand lebih tinggi daripada supply. Rakyat kita tak boleh cope. Sebenarnya yang kita nak, kita kena minta ataupun kena usaha untuk inflate, kembangkan gaji kita. That's why kalau kita tengok, biasanya kadar perkembangan gaji setahun di sekitar 2% ke atas. And that's why kenapa inflasi 2% itu just nice. So that kadar gaji kita 3% macam tu, kalau kita tengok 3%, so kita boleh cope dengan kenaikan harga barang tahunan. So bila gaji tak berkembang, jumlah gaji tak berkembang, tidak ada pertambahan pada kadar gaji, tetapi inflasi 4-5%, yang itu yang kita akan menghadapi masalah. Nah, balik kepada cerita mata wang kita tadi, kita tengok daripada sini dia mula mengukuh. So bila sebut ni 4.8 semuanya, kenapa kita ada intervention? This is what we mean. Kenapa kita kata bila kita tengok secara fundamentalnya ekonomi kita mengukuh, kita tahu secara teorinya bahawa ringgit kita akan naturally mengukuh. Sebab apa kita kata ni benda yang berlaku, orang kata ringgit itu RM4.80 bukan disebabkan oleh masalah internal. Itu adalah masalah eksternal. Dan kita tak boleh intervene. So bila sekarang ini dalam keadaan US pun dah mula hari ini, dah pergi kepada Kongres untuk bentang kepada Kongres naik ekonomi, sama ada mereka nak turunkan atau tidak. Dalam pembentangan tersebut dikatakan mereka nak mengekalkan sementara waktu, sementara menunggu satu tempoh untuk mereka nak turunkan interest rate. Tetapi itu sendiri sudah menimbulkan keresahan di kalangan
pelabur. So that's why it is important untuk kita faham apa orang kata inflation rate ini. Okay. Now, itu juga membawa saya kepada cerita Goodyear, tuan-tuan. Cerita Goodyear. Alright. Hari ini Goodyear telah keluar bocor satu memo mengatakan Goodyear tutup kilang daripada Shah Alam. Kilang Shah Alam mereka tutup. Okay, saya nak cerita tentang Goodyear ni. Dan kenapa mereka tutup kilang? Adakah mereka tutup kilang kerana kadar ekonomi Malaysia yang sekarang ini meleset menyebabkan Goodyear lari? Atau apa sebenarnya yang berlaku? Baik, kita lihat. Thank you Radin. Oh, okay, thank you. RM15. Terus perjuangan. Okay. Rafizah terkejut memo bocor kilang Goodyear tutup. Bekas Menteri Rafizah Aziz terkejut dengan hantaran tular media sosial mengenai Goodyear Malaysia akan menutup kilangnya yang berusia 52 tahun di Shah Alam, Selangor, buka kuasa 30 Jun ini. Ia suatu kejutan yang tidak dijangka untuk membacanya di media mengenai entiti lama dalam sektor perindustrian. Goodyear telah memutuskan untuk menutup operasinya di Malaysia. Ia mesti membuatkan kita bermuhasabah untuk memahami sebabnya. Kerajaan mesti bersegera bertindak balas terhadap perkembangan sebegini. Walaupun menggembar-gemborkan berbilion pelaburan yang mungkin, jangkaan sedang diperkatakan dan dibincangkan adalah sangat penting agar entiti industri yang perniagaan sudah ada tidak menutup kedai dan pergi ke negara lain, katanya. Now, sebagaimana juga tempoh hari tentang Fahmi, saya rasa Rafidah pun mungkin tak well informed tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada Goodyear. Kan, what really happened to Goodyear? Alright. So, kalau kita dengar penjelasan daripada MB Selangor, penjelasan oleh MB Selangor tentang apa yang sebenarnya berlaku Goodyear, dan kita lihat di dalam apa orang kata komentar ini cuma saya nak bagi tahu maksudnya kenyataan macam tadi tu dia tipu lah tu, tipu. Saya rasa tak, dia tak menipu tapi dia memutar balik. Semalam kita dikejutkan dengan memo random dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal apalah Facebook ni. Belum tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya baca laporan media. Facebook, sabar. Aku belum main lagi. What happened to you, man? Okay. Sekejap. Bila suruh main, tak main. Alright. So, sekarang ni isu Goodyear tutup. Kita tengok apa yang dibincangkan. Random dalaman Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal gulung tikar. Goodyear dah jual tayar kat Malaysia sebelum Malaysia wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya baca laporan media, Iron Lady kita Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Pelaburan Perdagangan Antarabangsa, bercakap kejadian ini Goodyear terpaksa keluar ini sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Begitu juga apabila disebut tentang Goodyear. Sabar. Nah, saya nak terangkan pasal Goodyear tadi. Saya nak terangkan pasal Goodyear. Sebab disentuh tentang Shah Alam dan disentuh oleh Kuala Lumpur. Bila saya semak pagi tadi selepas berita ini keluar, rupanya Goodyear telah menutup kilang di Akron, Ohio yang menarik 500 pekerja pada tahun 2023. Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Ini dilakukan kerana Goodyear telah menstruktur semula struktur perniagaan mereka kerana tak mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lain seperti Maclean and Bridgestone. Saya bukan nak tanya. Bukan. Saya tidak perlu ulasan. Cuma saya nak bagi tahu maksudnya kenyataan macam tadi tu dia tipu lah tu, tipu. Sila duduk. Saya rasa tak, dia tak menipu tapi dia memutar balik daripada realiti dan keadaan yang sebenar dengan membuat persepsi yang dibuat untuk memburukkan kerajaan di saat kita ingin mempertahankan dan memudahkan ekonomi kerajaan. Baca memo daripada Goodyear tu penuh kalau boleh di sini. Memo daripada Goodyear itu sendiri. Dan saya bacakan laporan penuh daripada Goodyear di peringkat tahunan. Bagaimana mereka menutup dan menyusun kerana mereka kena menyusun balik. Kosnya adalah kos yang tinggi dan kos pekerja-pekerja di negara-negara yang seperti Vietnam dan sebagainya adalah lebih rendah. Ini adalah contoh bagaimana kita harus menganggap dan kita kena menerima. Bila kita sebut
kelulusan pelaburan yang datang tahun 2024 bernilai 329 bilion, dia kata tipu pula. Itu angka yang dikeluarkan oleh Maidah. Itu contoh bagaimana perubahan dan perbaikan telah dilakukan dan ada ruang lain untuk kita lakukan. Alright. Now, apa yang disebut oleh apa orang kata Amiruddin, Menteri Besar Selangor tadi, dia menjawab, dia juga ahli Parlimen Gombak, mengenai Goodyear sebenarnya. Apa yang berlaku kepada Goodyear? Betul, kita tak menafikan Goodyear sudah membuka kilang di negara ini 50 lebih tahun. Sudah ada dalam negara ini 50 lebih tahun. Now, kalau kita kaji dan kita lihat apa sebenarnya berlaku kepada Goodyear. Di samping boykot, kalau tuan-tuan perasan, bahawa ni ada boykot dilancarkan, antara yang diboykot untuk disebabkan oleh Gaza dan Palestin adalah jangan beli barangan Goodyear. Itu antara yang diboykot di Malaysia. Walaupun kan yang banyak memboykot ni kan juga walaupun. Tapi saya pelik bila mereka mempersoalkan kenapa apa orang kata kenapa Goodyear keluar. Okey, tetapi tak apalah, itu sampingan sahaja. Baik, saya nak tunjukkan apa sebenarnya berlaku kepada Goodyear global. Bukan Goodyear Malaysia saja. Kita are talking about Goodyear global daripada segi pendapatan, dari segi earning mereka. Kan? Pada tahun ini berdasarkan laporan Februari 2024. Now, apa yang berlaku kepada Goodyear? Goodyear Tire and Rubber Company report quarter 4 earning amid strategic transformation. Net sales quarter 4 net sales Goodyear telah menurun 4.8% year over year kepada 5.116 bilion USD. Net loss, Goodyear telah melaporkan kerugian bersih sebanyak 291 juta USD pada kuartal keempat berbanding dengan net loss 104 juta pada tahun sebelumnya. Maksudnya tahun sebelum tu pun rugi juga. Kemudian kalau kita tengok daripada segi earning per share dia orang pun, EPS dia pun, earning per share juga negative 2. Kalau saya boleh share berkenaan dengan earning per share mereka juga telah menurun dengan drastik. Now, disebabkan oleh perkara itu, sebagaimana disebut oleh Wabi Amir tadi, maka Goodyear telah melakukan satu adjustment bukan setakat di Malaysia. Adjustment itu berlaku di seluruh dunia, termasuk negara-negara seperti mana disebutkan oleh Amir tadi, di mana mereka telah mula menutup kilang dan restructuring kos mereka dan pergi ke negara-negara yang lebih rendah kosnya. Now, tuan-tuan, bila kita kata negara yang lebih rendah kos, bukan bermakna negara itu lebih berkualiti. Tetapi apabila melihat kepada faktor-faktor keuangan seperti mana yang saya tunjuk tadi, Goodyear net loss apa orang kata for the last, at least the last 2 years tu telah apa orang kata telah teruk lah, kita kata dalam keadaan yang amat teruk. Dan juga sekarang ini Goodyear dilaporkan pada tahun 2023 mempunyai hutang sebanyak lebih 1 bilion USD. Hutang dia saja lebih daripada 1 bilion USD. Dan itu juga menjadi faktor utama kenapa Goodyear sekarang ini restructuring cost mereka di seluruh dunia. We're not talking about Malaysia saja, di seluruh dunia. Now, having said that, kita kata, saya tunjukkan carta yang saya dapat tadi daripada Goodyear punya quarterly financial. Kita boleh lihat kat sini, revenue mereka turun 4.8%, net income rugi 179.81%, mereka rugi 291 juta as of December 2023. Dia punya EPS diluted, bukan 2%, sorry, minus 1.02%. Net profit margin mereka turun minus 5.69%. Opening income mereka walaupun meningkat 237 juta, tetapi mereka menghadapi kos yang tinggi. Dan kalau kita tengok net change in cash, mereka sekarang ini minus 73 million, turun 563.64% berbanding dengan tahun sebelumnya. And then cost of revenue mereka berjumlah 7 billion, walaupun turunlah 9.83% daripada tahun sebelumnya. Now all this yang menjadi keputusan kenapa
Goodyear merasakan bahawa they have to shut down their kilang, bukan setakat di Malaysia tapi di banyak negara-negara lain, and they have to restructure. Dan pada pendapat saya, kalau sekiranya Goodyear masih lagi dalam keadaan sebegini, sama ada mereka akan gulung tikar terus gulung tikar terus habis, bukan setakat kat Malaysia, seluruh operation dia gulung tikar terus, akan berlaku merger atau hostile takeover. Kita tengok apa yang akan berlaku kepada Goodyear tidak lama lagi, kemungkinan. Jadi akhirnya kita kata, yelah, saya tak okey lah, jadi pembangkang ni kerja dia menimbulkan prasangka lah. Okey, tak apalah, itu kerja dia, dia menimbulkan prasangka. Tetapi kerja kita memberi penerangan bahawa bila Goodyear pergi, tak ada kena-mengena dengan ekonomi Malaysia, bukan menunjukkan ekonomi kita merudum dan sebagainya. Goodyear itu memang secara fundamentalnya negara dia ataupun financial mereka tidak strong untuk mereka nak meneruskan kilang ataupun nak meneruskan pembuatan di negara-negara yang mereka sekarang tengah invest. Dan pendapatan bagi kilang-kilang lain yang bersaing dengan Goodyear sebenarnya sekarang ini okey saja. Kalau kita compare dengan tayar-tayar lain sebenarnya within the same industry, yang pembuatan-pembuatan lain tidak ada isu menghadapi isu ini. Kenapa? Yalah, ini semua business decision mereka. Kenapa tu saya tak tahulah secara detail kan. Tapi the business decision menyebabkan berlaku sedemikian. Jadi kita harap kita faham jangan termakan dengan cerita walaon ni. Kan dia orang bukan pandai baca-baca bab ekonomi ni. Nak cerita, okey, habis kat situ. Nak cerita tak pandainya mereka bab ekonomi, saya nak cerita apa yang berlaku di Kedah. Okey. Apa yang berlaku kalau lebih Kedah. Awal memang aku kejar lagi awal. Apa yang berlaku di Kedah. Right. Okay. So, ini yang berlaku di Kedah. YB Akmal Nasir sekali lagi pergi melawat satu projek sakit di Kedah. Kan? Apabila mendapati bahawa projek tersebut tidak boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan dalam tempoh yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Okey, kita dengar. Kalau Wabi main awal benda tu sikit memang tak ada apa. Dah aku bawa dia lantik bulan 12. Kalau lebih awal memang aku kejar lagi awal. So Loji rawatan air di Kedah menghadapi masalah. Sungai Limau. So with whatever yang you ada ni, bila you boleh siap? Plan kita yang kita start serentak semua structure. Kita terikat juga dengan Subkon Asal. Kata Subkon tu tanggungjawab Mengkon, bukan tanggungjawab pada pihak pemilik projek. Yang ni berapa juta kita bagi geran? 89 campur dengan tadi 129. Yalah, pemahaman saya, syarikat kamu ni salah juga buat banyak je. Saya punya pandangan, air ni tak boleh buat main. Tak kata boleh delay, kerja kontrak kamu boleh kata delay. Tapi air ni tak stop. Dulu kalau saya jaga rumah, bila pun taman dah baru siap dah air pun jadi isu. So komitmen tu macam mana? Sekarang bila boleh siap? Nanti saya bawa syarikat pergi jumpa orang kampung pun tak. Boleh tak kita dapatkan recovery plan? Dalam keadaan sekarang, normal plan doesn't work anymore. Because saya nak diyakinkan cakap mulut tak boleh. Right now, I do not know where's the track. Please nak kena tahu. I mean, you are the engineer. I'm not the engineer. Tak ada tu recovery plan. Belum finalize. Betul kan? You nak siapkan ni kan? We need that program. Nak tengok you punya recovery plan tu macam mana. But I think by now, need to be proper. Ada program-program yang disusun. Tu kena commit to that program. Right. Interesting Tak, recovery plan pun tak ada, tuan-tuan. Recovery plan pun tak ada. Menarik bila dia kata kita tak ada recovery plan, kita recovery plan pun tak ada. So something interesting lah yang berlaku di Kedah sekarang ini. Bagaimana dia cerita Lita. Kan tadi saya baru tengok satu TikTok tentang Lita kan, dia kata Menteri Besar Kedah kata buka mulut mohong, tapi dia yang bohong. Saya baca je, dia kata. Saya tukang baca. Thank you Firdaus. Dia kata apa? Kita sudah spend daripada 30 juta, kita dah spend 10 juta untuk Lita di Kedah, Lita lumba kat Kedah. Lepas tu ada orang pergi check, jangan kata 10 juta, tanah apa pun tak nampak. Macam mana dia kata 78% dah siap. 78% apa?
Jalan pun tak nampak apa tuan-tuan. Apa benda ni, bohong ni Menteri Besar Kedah ni kan. Lepas level macam ni yang kau percaya jadi pemimpin kan. At the same time kita tengok loji rawatan air kritikal sekarang ni. Ni nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Nak masuk bulan Ramadan, tak lama lagi hari raya. Loji rawatan air tu confirm tak boleh siap. Loji rawatan air di Johor dah siap dah. Tapi loji rawatan air di Kedah tak siap. Sekarang ini di Kedah airnya reserve air Kedah negatif. Reserve air Kedah negatif. Kalau korang lepas ni bagi dekat PAS juga memerintah, aku tak tahulah. Aku tak faham lah. Kan? Tak faham macam mana fikir orang Kedah ni. Orang Kedah ni bukan bodoh tuan-tuan. Orang Kedah ni bijak-bijak. Ramai kawan-kawan saya orang Kedah. AG Koko tu orang Kedah tuan-tuan. Oh, dia punya main jazz dia tu. Oh, saya kagum. Bijak orang Kedah ni. Kan? Orang Kedah ni bijak. Tapi kenapa nak bagi negeri diperintah oleh pemerintah sebegini? Sebab apa? Sebab dia kata kononnya dia paling Islam. Malam tu saya debat balik dengan Alif Western. Dia tukar nama tuan-tuan. Alif Western tukar nama. Lepas tu dia kata, pemerintah ni mesti seorang ulama. Dia kata, saya tak tahulah betul ke tidak dia katanya tu kan, ataupun saya silap dengar. Saya kata pemerintah seorang ulama sebab apa? Mesti seorang Islam yang tinggi takwanya. Apakah pemerintah sekarang seorang bukan Islam? Oh, kurang takwa. Macam mana kamu mengukur takwa orang? Macam mana kamu mengukur takwa orang? Sebab itu saya kata dalam surah Al-Hud, Allah menyebut dalam surah Al-Hud ada 2 ciri pemimpin disebut. Saya kata kat dia, saya tanya dia, apa 2 ciri pemimpin disebut oleh Allah di dalam surah Al-Hud? Tergagap-gagap dia nak jawab. Kau cerita tentang Islam, kau punya sembang tentang Islam macam kau lah orang terpaling tahu tentang Islam. Aku tanya benda asas pun, dalam tentang siasah syariah, tentang politik Islam pun kau tergagap-gagap nak jawab. 2 benda paling penting sebagai seorang pemimpin. Tak pernah Allah SWT kata kamu mestilah seorang ulama yang pakai serban paling tebal. Tak pernah. Dia apa? So 2 ni tuan-tuan. Pertama, amanah. Kedua, kompeten. Dia ada kompetensi. 2 benda ni. Kompeten, amanah. Amanah of course lah. Maksudnya amanah lah seorang yang berintegriti dan sebagainya. Tetapi yang kedua tak cukup kena amanah. Dia mungkin seorang yang baik, yang warak, yang tak rasuah mungkin. Tetapi tak pandai mentadbir pun tak boleh. Kan? Dia punya pentadbir itu yang Rasulullah sebut dalam satu hadis, ruwai bidhah. Apa itu ruwai bidhah? Iaitu pemimpin yang sebenarnya tak layak berada dalam kedudukan itu. Dia akan merosakkan, akan menghancurkan negeri pemerintahan tersebut. Tuan-tuan tengok cerita projek bilion, million, juta, projek itu, hang sana, hang sini. Apa jadi? Kedah air pun tak boleh settle, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita jarang kita dengar Kedah ada masalah air sebelum ini. Tiba-tiba tahun PAS memerintah ni, keadaan air Kedah menjadi sangat teruk. Tambah pula, ni dia nak masuk musim kemarau ni, dia bulan Mac. April, Mei, Jun ni tengah tahun adalah musim kemarau. Sekarang dah terik dah, panas, dia punya panas tu dah terik dah. Dan masuk musim kemarau nanti, masuk bulan Ramadan, masuk Syawal bulan 4 nanti, tu dah start musim kemarau. Orang Kedah macam ni? Kan? Saya tak boleh nak kata apa. Tetapi, apa yang puak? Kenapa akhirnya ramai orang Islam kita tertipu dengan dakyah sebegini, tuan-tuan? Dia satu masalah, itu saya kata again, saya ulang balik cerita ni. Satu masalah orang kita ni, orang Islam lah saya kata, bukanlah semua, ada di antara orang kita ni, kita beriman kepada mukjizat. Kita beriman kepada karamah. Kita beriman mukjizat itu hanya diberikan kepada para rasul, para nabi. Manusia tak ada mukjizat. Karamah ini diberikan kepada orang yang terpilih, dan yang dapat karamah ini tak ada orang tahu melainkan di pengikut-pengikut dia, dan dia bukan digunakan untuk mengubah syariah. Dia ada kelebihan-kelebihan. Sebab itu ada satu hadis, takutilah firasat orang mukmin. Kita tahu itu antara karamah yang ada disebabkan firasat. Tetapi bukan bermakna semua orang yang mukmin itu, semua orang Islam itu mukmin.
Dan belum tentu daripada pakaian dia, daripada rupa bentuk dia, dia seorang mukmin, belum tentu. Sebab mukmin ni adalah sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu sebab mukmin ni orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Sebenar-benar keimanan macam mana kita nak menilai? Kita tak boleh nilai, kita sendiri pun tak boleh nak nilai iman kita. Now, saya bawa balik tadi cerita tadi. Now, isu dia adalah kita ni, orang kita ni bila dia melihat kita mengharapkan satu utopia, satu angan-angan utopia. Kalau laksana hudud confirm baik manusia, kalau ulama memerintah confirm settle masalah. Semalam saya cerita tentang Hadi kata kita ni menghapuskan pencen itu, apa orang kata, tak madani, macam burung tiung. Dia kata kerajaan madani ni, burung tiung pula keluar, tak madani. Dia kata, saya tanya soalan simple, kalau saya ada dekat situ, saya tanya, pada tahun 2040 diunjurkan bahawa pencen kalau sekiranya diteruskan skim sekarang, kerajaan kena menanggung 140 bilion setahun hanya untuk bayar pencen saja. Macam mana Hadi nak cari duit nak selesaikan masalah itu dengan hutang kita yang berlambak? Pendapatan kita, bajet kita pun 400 bilion saja setahun. 1/4 nak guna bayar pencen saja. Pembangunan, bayar emolumen, bayar gaji dan sebagainya, bagaimana? Pengurusan sebagainya, bagaimana? Daripada 30 bilion yang kita bayar sekarang ini. Itu saya kata, sebut sedap tuan-tuan. Penyelesaian, dia tak ada. Dia berharap miracle. Orang-orang kita ni, kita harap macam, bila ada miracle, kita akan ada miracle. Hadi jadi Perdana Menteri, confirm settle masalah. Itulah masalah kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah Islam tu sendiri, even tamadun, Khulafah Ar-Rashidin sampai kepada khalifah-khalifah, bukan khalifah semua, bukanlah satu negara atau satu pemerintahan yang sempurna seolah-olah dekat awang-awangan. Tak ada. Mereka pemerintahan yang sama je. Ada baik, ada buruk. Ada pemerintah yang jahat, ada pemerintah yang bunuh orang, ada pemerintah yang pergi penjarakan orang, ada juga pemerintah yang baik. Mereka hanyalah manusia biasa. Cuma bezanya, ada pemerintahan mereka itu membawa kepada pemikiran yang betul. Secara umum ya. Tetapi ada sejarah-sejarah hitam di dalam sejarah itu. Maksudnya sama sahaja. Sebab itu bagi saya, bila kita bercerita tentang pemerintahan, kita sebenarnya, dia bukan masalah engkau ulama ke bukan ulama. Isunya adalah, adakah kau mampu atau berkemampuan untuk mentadbir dan kau mempunyai knowledge untuk mentadbir dalam dan memerintah. Kita tengok negeri Kelantan, kita tengok 4 negeri PAS tuan-tuan. Negeri Kelantan, negeri Terengganu, walaupun ada minyak, kita tengok apa kebergantungan Terengganu selain daripada minyak. Kita tengok negeri Kedah, saya dah cerita tadi. Kita tengok satu lagi negeri Perlis. Kita compare Kedah, kita compare dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang diperintah oleh siapa? Sebelum ini Gerakan. Sekarang ini DAP. Tengok jurangnya terlalu jauh di antara Pulau Pinang dengan Kedah. Kenapa? Why? Why is that happening? Kenapa itu berlaku? Sepatutnya kalau PAS dah memerintah di Kedah dan juga di Kelantan selama puluhan tahun, Kedah selama 4 tahun ini, sepatutnya Kelantan lah negeri yang paling maju di dalam negara kita. Menjadi contoh, menjadi orang kata apa, the pinnacles. 3 negeri yang mempunyai ramai orang rakyat paling miskin. Salah satunya adalah Kelantan. Sabah Sarawak tak ada cerita lah. Negeri pun besar kan. Tapi Kelantan, tuan-tuan, dan satu lagi kajian mengatakan, ini kajian bukan saya kata, 50% penduduk tinggal di rural area. 50% penduduk Malaysia tinggal di kawasan bandar. Dan Kota Kinabalu itu, Kota Baru itu tidak lagi dianggap sebagai bandar, tuan-tuan. It's still suburban. Disebabkan oleh kemudahan dan sebagainya. Tak boleh dikonsider sebagai bandar besar lagi. Kekurangan kemudahan-kemudahan yang ada. Bayangkan macam tu. Seolah-olah sekarang ini Kota Baru level dia bukan lagi level dianggap sebagai level bandar. Bandar yang maju. Now, kita tak buat kita berfikir ke? Alasan yang dia guna, dia orang kata apa? Alasan yang dia guna. Dia kata, sebab apa orang kata, tekanan daripada pemerintah tak bagi bajet. Bajet terbesar untuk negeri adalah di Kelantan. Dan 33 bulan PAS memerintah, apa yang dia buat dengan Kelantan dengan Terengganu? Apa yang dia buat dengan Kedah? Tetapi macam mana mereka boleh terus memerintah? Mereka semai kebencian. Mereka guna candu-candu agama. Agama ni dijadikan candu untuk mereka terus hayalkan kita.
Dan daripada canduk itu lahirnya puak-puak khawarij yang teroris, yang melampau di dalam beragama. Panjang saya cerita ni, saya nak bawa benda ni je. Hari ini, di rumah Ibu Bapa Nga Koming, nota jangan cabar Islam ditabur di rumah Ibu Bapa Nga. Salinan nota bertulis tangan memberi amaran Menteri Perumahan jangan cabar Islam bertaburan di luar kepimpinan di kediaman Ibu Bapa Aiwata Perak. Ibunya membuat laporan polis. Menurut Sinchu Delhi yang berada di Hong Kong, atas usaha rasmi berkata dia akan menyerahkan perkara itu. Nga yang berada di Hong Kong, dia akan serahkan kepada polis. Bagaimana menteri itu memberitahu di pihak di sebaliknya kerjaan itu supaya tidak menyusahkan keluarganya, terutama ibu bapanya yang sudah tua. Sebelum ini bom Molotov dilemparkan ke rumah sepupunya ahli parlimen beruas Ngeh Koham yang juga terletak di air tawar. Tuan-tuan, ini adalah perbuatan siapa? Perbuatan Khawarij. Orang Khawarij je yang buat macam ni. Khawarij ni siapa is? Khawarij ni adalah pelampau di dalam agama. Di dalam sejarah, puak Khawarij ni membunuh sahabat Rasulullah kerana perbezaan politik je. Dia berbeza politik tapi sampai sanggup menumpahkan darah. Bagi saya perkara ni tak boleh dipandang ringan. Perkara ni tak boleh dipandang ringan, tuan-tuan. Puak-puak Khawarij ni, dia orang ni akan satu hari nanti meledakkan pelampau-pelampau agama yang bakal jadi teroris. Saya tak nak sebut ada beberapa daripada Kelantan tu yang pernah menjadi teroris, menjadi buruan antarabangsa. Saya tak nak sebut nama je. Kan? Menjadi teroris kerana apa? Kerana cara fikir mereka tentang agama itu adalah cara fikir yang sangat salah. Dan saya bawakan tuan-tuan ni di Perlis. Cara fikir macam ni datang daripada siapa? Kan? Cara fikir sebegini sebenarnya datang daripada siapa? Menyesatkan, mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita daripada apa orang kata, bila dia berbeza pendapat sahaja, oh dia kafir. Daripada segi politiknya berbeza pendapat, dia kafir. Daripada segi fik dia berbeza pendapat, dia kafir, dia sesat. Ini yang menjadi masalah kita ni, tuan-tuan. Kita bukan fikir tentang kemajuan, kita fikir macam mana nak sesatkan orang. Kita bukan berfikir tentang dakwah, kita fikir macam mana nak kafirkan orang. Kita bukan berfikir macam mana nak memasukkan orang dalam syurga, kita lebih fokus macam mana nak memasukkan orang dalam neraka. Ini Wahabi, sesat, Rora, Maza ikut pembunuh Raja Perlis, penyesat umat Islam. Raja Perlis bukan cucu Rasulullah, mana bukti Raja Wahabi sesat. So Muhammad itu hari ini raja penjual ketam. Saya baca macam penjual ketum. Direman 3 hari didakwa hina Raja Perlis. Kau punya sembang, aku cabar Raja Perlis, kepala Wahabi Malaysia, lawan NAS dengan aku. Tu pun kalau beranilah. Baru kena tahan reman, tutup muka, apa hal bai? Kan? Baru tahan reman, tutup muka macam tu, apa hal? Kan? Apa hal? Tak, mana datang pelampau agama ni, tuan-tuan? Datangnya apabila mereka ini berfikir dalam kerangka yang sempit dan melihat bahawa inilah agama. Seolah-olah agama itu ada satu boundaries dan itu saja agama, inilah saja Islam. Keluasan pemikiran dan kefahaman mereka tentang fiqh itu sangat jauh. Kalau kita faham fiqh, tuan-tuan, fiqh, ilmu fiqh, kita akan faham betapa luasnya sebenarnya Islam ini dan betapa keluasan itu boleh menjadikan kita bangsa dan agama yang sangat maju. Malah surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca Iqra', baca. Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kepada umat dia, rajin-rajinlah membaca. Tuan-tuan, bila kali terakhir kita beli buku ni? Semalam saya beli. Kan? Economics 11 Economics, kemudian Taking Points. Ben Gleason dan juga David Gorel. Saya nak baca tentang economics. You see, why is this happening in this country? Dan kalau kita terus allow benda ini berlaku, tuan-tuan, kita sekarang ini akan memantul dan memandulkan pemikiran umat Islam kita. Kita akan jadi bangsa yang lemah, bangsa yang berbunuh sesama sendiri, bangsa yang berpecah belah. Tuan-tuan, bukan sedikit kita ada forum, buat live TikTok lah apa,
Kenapa orang Melayu ni tidak bersatu? Oh, sebab kita berpecah dalam politik. Sebab kita berpecah dalam mazhab. Kita berpecah Wahabi, Salafi, Asy'ari. Bukan itu sebenarnya. Manusia ini akan sentiasa berbeza pendapat. Even nak sokong pasukan bola mana pun, kita akan berbeza pendapat. Isunya adalah apabila manusia gagal memahami cara untuk berbeza pendapat. Yang itu, metodologi asas kepada agama adalah bagaimana kita manage, mana kita mengurus perbezaan pendapat. Kalau kita faham mengurus perbezaan pendapat, kita sebenarnya tak berpecah pun. Kita akan faham semua di kalangan kita ni akan ada perbezaan-perbezaan pendapat. Dalam agama pun kita ada perbezaan pendapat kita. Tuan-tuan, nak makan kat mana pun tuan-tuan boleh berbeza pendapat. Tapi adakah nak makan kat mana tuan-tuan berbeza pendapat? Putus sahabat, bunuh kawan, kan? Pergi pulau kan dia, santau dia, ada ke? Kafe kan dia? Tak. Dan kalau kita faham fundamental, perbezaan politik tidak membawa kepada kekufuran dan kekafiran. Bid'ah paling besar adalah mengatakan kalau sekiranya buat politik ini, kalau ikut ini, maka itu membawa kepada neraka. Siapa engkau nak meneraka kau orang? Engkau ada apa? MOU dengan apa orang kata penjaga pintu neraka? Neraka syurga engkau pun belum tentulah. Syurga engkau pun belum tentu, neraka engkau pun belum pasti. Dah nak menerakakan orang. Pemikiran apa sebegini? Kan? Pemikiran apa sebegini? Jangan cabar Islam. Islam apa yang tercabar? Yang tercabar PAS. Tak ada kena-mena dengan Islam pun. PAS tidak ada kena-mena dengan Islam, tuan-tuan. PAS bukan Islam. Islam bukan PAS. Faham yang itu dulu. Islam bukan PAS. PAS bukan Islam. Siapa yang kata PAS itu Islam, kena mengucap balik 2 kalimah syahadah, tuan-tuan. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. Tak ada kena-mengena. Islam adalah agama, PAS adalah parti. Kita boleh kata PAS cuba memperjuangkan Islam. Kita boleh kata, terbulanglah pendapat, saya tak setuju. Tapi itu pendapat anda, tak apalah. Tetapi nak mengatakan PAS itulah Islam. Tuan-tuan kena cek balik akidah tuan-tuan tu. Kan? Tak ada dalam syahadatain kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu ahmada join PAS. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada kita dalam syahadatain, dalam syahadah kita tu, salah satu syahadah kita adalah kena join parti PAS. Tak ada. Kalau ada, tolong tunjuk kat saya lah. Kod-kod saya tertinggal kan. Kod-kod saya tertinggal. Panjang cerita saya bebel bab ni. Sebab kita tak nak menghasilkan puak khawarij teroris yang akan merosakkan negara kita. Yang akan merosakkan negara kita. Datang daripada mana? Ini semua pandangan dan pegangan Syiah, tuan-tuan. Syiah ni, walaupun ada orang warning dengan saya, jangan sebut pasal Syiah sangat. Tak, saya sebut. Syiah inilah yang akan merosakkan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Syiah di dalam PAS sekarang ini yang memecah belahkan kita. Percayalah. Kan, mereka sekarang ini dok menyucuk jarum untuk memastikan Ahli Sunnah wal Jamaah dok berpecah sama sendiri. Dari segi akidah, kafir mengkafir lah kita sama kita. Perbezaan pendapat tak ada masalah. Saya ambil contoh macam ni. Okay, habis kat situ. Hari ini, semalam, Adun Selat Kelang, Adun Selangor telah bersatu, telah menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Azmin tak puas hati. Azmin kan Ketua Pembangkang Selangor. Tak puas hati dia. Azmin pun menyebut, PN Selangor kutuk tindakan Adun Selat Kelang sokong MB. Bukan Kelang Selat Kelang. Perikatan Nasional Selangor mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asy'ari yang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Amiruddin. Pengerusi PN Azmin Ali menyifatkan tindakan Rashid itu sebagai pengkhianatan, tuan-tuan. Sebagai pengkhianatan. Khianati berjanji padaku. Ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya tindakan diambil Adun Selat Kelang itu. Ini satu tindakan khianat dan tidak bertanggungjawab kepada mandat rakyat, katanya. Tapi tuan-tuan ingat tak cerita ni? Tahun 2020. Kan saja saya buat cerita ni balik. Saya tahu tuan-tuan tahu. 11 ahli PKR keluar parti. Seramai 11 ahli PKR. Ini tahun 2020. Februari 24. Kan? Mengisytiharkan keluar parti bagi membentuk blok bebas di Dewan Rakyat. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan media. Mereka yang keluar ialah
Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin, Saifuddin Abdullah, Barubian dan sebagainya. Mereka yang keluar adalah Azmin Ali. Ni bila tuan-tuan? Baru berlaku kira-kira 4 tahun yang lalu. Kan? Sekarang ini bila berlaku kepada mereka pengkhianatan, ini adalah perbuatan terkutuk. Sekarang ini yang kena kutukkan adalah kamu, wahai Azmin Blur. Azmin Kabur. Kamu sebenarnya terkena kutukan tersebut. Ini tempeleng maut buat Azmin. Keputusan Adun Selat Kelang menyokong Menteri Besar adalah tempelengan maut buat pengurusi Muhammad Azmin Ali. Ahli Majlis Tinggi UMNO Puan Zakashi berkata Rashid melakukan kamikaze dengan membuktikan dia tidak takut pada pindaan perlembagaan parti itu. Jika benar, ada 5 lagi yang bakal melompat mengikuti jejak Rashid bermakna Azmin Ali tidak solid di Selangor. Dia bukan poster boy bersatu di Selangor. Dan ura-ura sekarang ini sudah menyatakan bahawa PAS berminat untuk mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang di Selangor, mengambil alih daripada Azmin Ali. Akhirnya tuan-tuan, pengkhianat akan dikhianati. Let's take a deep breath and kita ambil masa untuk kita melihat dan memerhatikan apa yang berlaku itu. Dan kita lihat sendiri sekarang ini bagaimana Azmin itu dikhianati. Yalah, sekarang saya kata, saya dan tuan-tuan lah, bukan saya saja, tuan-tuan sendiri pun kita melalui zaman pengkhianatan tu kan. Kita melalui zaman Sheraton. Ingat lagi saya dekat Eastin Hotel, berhari-hari bermalam berkampung di situ, menunggu tukar tak tukar kerajaan, tukar tak tukar kerajaan. Kan Hadi Awang sampai kata siapa yang orang kata melanggar cuba untuk buat SD itu sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah daripada sisi agama Islam sebagainya. Sekarang ini dia pula yang tukar kerajaan. Entah dia lah. But point is, saya berpegang kepada ayat Quran bahawa pengkhianat ni dia akan dapat balasan bukan setakat di akhirat, tuan-tuan. Di dunia pun dia akan dapat balasan kerana dia khianat pada agama dia. Sebab itu antara sifat orang munafik. Saya bukan kata orang PAS ni munafik ataupun Azmin Ali ni munafik. Cuma saya terangkan sifat orang munafik. Salah satunya, dia diberi amanah, lepas itu dia khianat. Itulah tuan-tuan. Kan? Sekejap. Apa dah? Boleh verify juga. Baik, so last kali seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada 23 hari bulan ini insya-Allah kita akan buat satu majlis berbuka puasa dan juga majlis majlis buka puasa. Kemudian kita akan ada juga tarawih serta live bersama dengan Ustaz Wanji setelah beliau dibebaskan daripada penjara. Dan kita jemput tuan-tuan dan puan hadir, tetapi siapa yang tidak dapat hadir ataupun yang nak hadir tapi nak juga terus menderma, boleh terus pergi derma di pertubuhan ini insya-Allah. Untuk program kita tulis dekat resit itu derma program kita alu-alukan. So makan minum apa semua kita tanggung insya-Allah. Kita ada donor, saya tak boleh nak sebutlah donor tersebut kan. Ada donor yang nak bagi, tetapi kalau tuan-tuan nak menyumbang sebab kita bayar makanan, dewan sebagainya kita bayar, kita gunakan sedikit token kepada penceramah Ustaz Wanji insya-Allah. Dan juga siapa yang berminat untuk datang hadir ataupun memberi sumbangan, akaun di bawah insya-Allah. Itu saja daripada saya kan. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.